Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sama-samalah kita raikan demokrasi. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan pihak polis menyiasat pimpinan Angkatan Muda Keadilan AMK dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang terlibat dalam perhimpunan dan penyerahan memorandum bantahan kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki baru-baru ini. Bantahan keras juga saya nyatakan terhadap pihak polis atas tindakan mereka menyiasat Ahli Parlimen Kolai Teo Ni Ching berhubung siaran media sosial berusia 5 tahun yang telah dikongsinya, kata beliau. Presiden Keadilan itu turut membantah tindakan polis memanggil Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik berhubung kehadirannya menyaksikan penyerahan memorandum kepada pihak SPRM. Langkah ini ternyata satu bentuk intimidasi dan tekanan oleh pihak berkuasa terhadap pimpinan pembangkang dalam menyikapi gejala rasuah di negara ini, katanya. Saya menggesa Ketua Polis Negara untuk menghentikan gangguan terhadap mereka ini, tegas Anwar lagi. Apa pula jenayah yang dilakukan AMK, Muda, Ni Ching dan Mazli? Dahulu, Ketua AMK Akmal Nasir dalam kenyataannya berkata, pihaknya telah membuat satu laporan polis di IP di Dawangi pada Jumaat minggu lepas yang diikuti dengan laporan polis oleh AMK negeri di setiap negeri masing-masing bagi menggesa siasatan dijalankan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Ini adalah susulan kontroversi pengakuan Azam Baki bahawa akaun sistem depository pusat CDS saham miliknya tetapi menggunakan wang adiknya untuk pembelian saham dan waran yang dianggarkan bernilai jutaan ringgit, jelas Akmal. Menurut beliau, AMK mengambil kira pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang acuh tidak acuh dalam krisis SPRM. Justru AMK meneruskan desakan melalui konvoi Selamatkan SPRM bagi menyampaikan bantahan ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Kata Akmal, ekoran konvoi bantahan ini pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah memanggil beberapa orang kepimpinan AMK untuk hadir ke IPD Putrajaya pada Rabu 12 Januari untuk disiasat di bawah Akta Perhimpunan Awan. Antara yang dipanggil adalah beliau sendiri, Naib Ketua AMK Esteban Setiausaha AMK Syukri Razak dan Ketua AMK Wilayah Persekutuan P. Prabakaran. Sementara kami akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis, intimidasi terhadap pemberi maklumat maupun kumpulan pendesak perlu dihentikan segera dan sebaliknya, Azam Baki perlu dicutikan untuk siasatan rapi dapat dijalankan. Malangnya, pada masa yang sama, kerajaan terutamanya Perdana Menteri dilihat masih pasif dan tidak menghiraukan gesaan orang ramai agar darurat integriti ini segera dipulihkan, tegasnya. AMK berpendirian untuk meneruskan desakan sehingga krisis integriti ini ditangani dengan lebih serius oleh pihak kerajaan. Justru AMK akan menyerahkan memorandum rakyat di hadapan bangunan Parlimen ketika persidangan khas Parlimen pada 20 Januari 2022. Bagi menjadikan serahan memorandum ini sebagai referendum kebimbangan rakyat, AMK akan mengadakan konsultasi bersama para aktivis, kumpulan masyarakat sivil, NGO-NGO, aktivis mahasiswa serta kumpulan-kumpulan pendesak yang lain, ujar Akmal yang juga Ahli Parlimen Johor Bahru. Sementara itu, Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching berkata beliau disiasat berhubung siaran Facebook yang dikongsikan di halaman Facebooknya pada tahun 2017. Mereka menyiasat tindakan ini mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis dan kenyataan saya direkodkan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah semalam di Ibu Pejabat DAP Malaysia. Saya ditemani peguam saya Syarizan Johan. Saya tetap dengan apa yang saya tulis iaitu mempertahankan hak bersuara yang dilindungi oleh Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Sumber polis harus digunakan untuk memerangi jenayah sebenar yang memberi kesan kepada mangsa sebenar dan bukan menjadi alat untuk menakut-nakutkan orang ramai daripada menyatakan fikiran mereka. Tindakan mengkritik kerajaan atau institusi pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai jenayah, tegas Ni Ching.
Bagaimanapun, beliau menyifatkan Inspektor Farhan yang menemu buangnya sangat profesional, sopan dan mesra. Difahamkan Nicing disiasat kerana berkongsi hantaran pelukis aktivis Fahmi Reza dengan kaption pertahankan kebebasan berekspresi, kebebasan bersatira. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian yang boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Nampaknya Kerajaan Keluarga Malaysia telah lupa kepada Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik dengan Pakatan Harapan pada 13 September lalu dan terpakai sehingga Parlimen ke-14 dibubarkan. Dalam perkara 9.1, MOU tersebut menyatakan bahawa kerajaan dan pakatan bersetuju bahawa tiada apa-apa perkara sekalipun yang terkandung di dalam memorandum persefahaman ini yang akan memberi kesan kepada peranan, hak dan tanggungjawab Pakatan Harapan untuk seimbang mengawasi, meneliti dan memastikan kerajaan bertanggungjawab terhadap Parlimen termasuk memastikan ketelusan, integriti dan keberkesanan kerajaan dalam mengendalikan isu rakyat. Justru marilah kita bersama-sama meraihkan demokrasi, menerima kebebasan bersuara dan kritikan rakyat demi membina semula negara. Untuk rekod, memorandum itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi pihak kerajaan, Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu dan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Medias Tangau, kesemuanya bagi pihak Pakatan Harapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa turut menjadi saksi MOU tersebut. Cepatnya pemimpin kerajaan keluarga 69 lupa akan janji yang sudah dimeterai.